Tu saya kata tuan, musim PKP ni agak sibuk perkhidmatan pajak gadai ni. Pasal apa? Tak payah atas nama manusia ni tuan sekalian, dia nak kena ada keperluan tadi. Kalau tidak ada keperluan, adat kata mim alif taya mati. Tuan-tuan sekalian, adat kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimain mutatabi'ain mutalazimain ila habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man da'a bi da'watihi wa man nahja nahjahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan Imam dan seluruh muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah atas limpah kurnianya, iradahnya dan qudrahnya. Kita dipertemukan semula malam ini, Selasa malam Rabu minggu yang ketiga. Bulan sudah saya absent, tak dapat hadir atas keuzuran yang tak dijangkakan. Dan tuan malam ni kita sambung balik bacaan kitab kita Idaman Penuntut juzuk yang kedua. Dan malam ni kalau tuan-tuan pandai, tang mana kita sambung? Takdir bang tajuk dia. Ar-Rahnu. Tengok sana. Baik tuan-tuan dan puan sekalian. Sampai ni. Ya. Tajuk yang kita tengah duk baca lah ni ialah tuan-tuan berkaitan dengan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu tuan-tuan dan sekalian, kita dah sebut panjang lebar dua pertemuan yang sebelum. Yang mana Ar-Rahnu itu adalah tuan-tuan dan sekalian bermaksud gadaian. Cerita bab gadaian ini tuan-tuan dan sekalian bukan sebenar asing dalam kalangan masyarakat kita. Bahkan tuan-tuan sekalian, pusat ataupun kedai-kedai pajak gadai ni, orang panggil apa ni, bergenuk kata orang, banyak belamak hak di mana-mana pun ada. Tambah Kuala Stak ni tuan-tuan sekalian, banyak kita akan jumpa kedai pajak gadai. Dan secara rasminya dia punya kedai pajak gadai berlesen. Maknanya hak ni dia daftar syarikat. Dan ada juga tuan-tuan sekalian pajak gadai passion tak ada lesen, yang dia panggil pajak gadai secara haram di sudut undang-undang. Tetapi berlaku juga ke kampung kita. Dan tuan-tuan sekalian,
pajak gadai ni dalam tempoh PKP ni nampak agak ketara. Orang-orang yang tuan-tuan sekalian mengusahakan perkhidmatan pajak gadai ni agak sibuk lah kata kita no, dengan urusan gadai ni. Pasal apa? Pasal corona punya cerita. Pasal apa? Kerana PKP dan sebagainya. Itu antara sebab musabab. Pasal apa kita kata lagu tu? Kerana dengan sebab PKP dan corona ni pergerakan agak terbatas. Bukan hanya domestik, bukan hanya dalam qaryah kita, tapi melibatkan tuan antara negeri, juga melibatkan antara negara. Jadi tuan, menyebabkan akhirnya pendapatan company pun berkurangan, pendapatan majikan pun makin susut. Maka ada sahaja tuan-tuan sekalian kes-kes kena berhenti kerja. Ada yang berhenti dengan secara sukarela, dapat pampasan sedikit. Ada yang tuan-tuan sekalian bermati-matian nak kerja juga, tapi toki kata gaji tak ada. Mau tak mau resign juga. Ada tuan-tuan sekalian yang dibuang kerja dan sebagainya tanpa notis pun ada. Itu melanggar etika lah tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu, dalam keadaan tuan-tuan begitu yang berlaku, maka setiap orang tadi ni, termasuk kita lah, yang passion kita tuan nak kena ada keperluan kita. Makan nak kena ada, minum pun nak kena clear, baju pun nak kena ada juga, salinan sebagainya, rumah pun nak kena ada, habuan berteduh panas dan hujan. Tapi duit tak ada. Pasal apa? Kerja tak ada dan sebagainya. Masa ketika itulah tuan-tuan sekalian, kita ni yang fikir keluarga kita, anak kita, bini kita, maka ambil jalan mudah, kita gadai aset-aset yang ada. Tuan-tuan, ada yang gadai barang kemas, rantai mah bini, cincin mah bini, tuan-tuan sekalian, dan sebagainya. Ada juga tuan-tuan sekalian yang dia gadai apa nama ni, perkakas rumah dia, dan sebagainya. Pasal apa tu ustaz? Kerana nak cari wang tunai. Kenapa pula? Kerana nak beli keperluan. Terpaksa lah tuan-tuan. Maka pilah sandak sana, cagak sini, gadai sana, jual sini. Pasal apa? Nak cari, nak makan jamu anak bini. Tu saya kata tuan, musim PKP ni agak sibuk perkhidmatan pajak gadai ni. Pasal apa? Tak payah atas nama manusia ni tuan sekalian, dia nak kena ada keperluan tadi. Kalau tidak ada keperluan, adat kata mim alif taya mati. Tuan-tuan sekalian, adat kata. Itu tuan-tuan sekalian sedikit orang kata apa ni, ulasan ataupun ulangan cerita gadai itu apa. Baik. Dan kalau cerita orang lelaki-lelaki yang lapis-lapis veteran dulu ni tuan-tuan sekalian, jam Rolex jam Rolex, jam Rado dah, sandak ada grand tu. Kita ingat mutu ada grand, rupanya jam pun ada grand. Habak kata pasal apa? Nak cari duit dan sebagainya. Dan sebab itu tuan-tuan sekalian, ini juga sebahagian daripada yang dia panggil keringanan agama, keringanan syarak, supaya manusia ni tuan-tuan sekalian boleh hidup dengan keadaan sempurna walaupun tidak mewah. Pasal apa saya kata ini keringanan? Kalau ikut saya tak boleh tuan-tuan sekalian. Piduk sanak barang, satgi ambil hutang pula. Pasal apa? Takut barang pun hilang, duit pun tuan-tuan tak bayar. Hutang ni tuan-tuan faham lah, kan? Kita pun ada kira-kira hutang orang tak bayar. Hak kita tak bayar, tak dapat korang lah. Orang tak bayar hutang kita tu, maksud saya, kan? Jadi menyebabkan tuan-tuan sekalian, apa nama, kita ni orang kata apa, perlu kepada hutang, perlu kepada wang. Dia tu pula kenal kita, tapi kenal tak sungguh. Dia nak bagi duit boleh, tapi aku tak pernah harap kawan ni. Pasal apa? Aku tengok dia pun maksud saya lah, berasa pelik semacam dia kata.
Pasal apa? Percaya tak percaya sama banyak. Pasal apa pula? Jumaat pun tak mai. Dia kono kok jauh. Pasal apa kaitan Jumaat tak mai hang tak percaya? Allah kalau haji mat wajib pun dia boleh cunggit. Tambah hutang kita tu. No, sama-sama kita. Kompom cunggit lagi senang. Makna tuan sekalian ketika itu perlunya pada gadaian. Nah, pasal apa? Dia perlu pada duit tunai, tapi dia dan kita ni, kita ada duit boleh bagi pinjam, tapi nak bagi lagu tu saja tu berasa takut tak patah balik. Maka nama kita pun kata apa kat dia? Nah, hang cagak sikit barang. Hang sandak sikit barang meh. Habuan apa? Jaminan. Dia panggil waranti. Pasal apa? Kalau hang tak bayar esok-esok pun tak apa. Aku ada dah cagaran ni. Aku jual barang ni, aku ambil duit aku balik. Lebih aku bagi ke hang, tak cukup, hang kena bayar top up. Lebih kurang macam tu. Itu tuan-tuan sekalian yang berlaku nah, di sebalik gadaian ni. Baik. Jadi, asalnya tuan tak boleh gadaian. Sebab apa? Kita tuan letak barang dan kita berhutang. Yang berhutang itu tak tahu nak bayar ke tidak. Tuan-tuan pun tahu. Kita ni, bila kita ambil orang, wajib pulang semula. Bila kita berhutang orang, wajib bayar balik. No? Mesti. Tapi tuan mungkin tak tahu nak bayar ke tak. Maka dibenarkan. Maksud saya ni, kalau ikut hukum asal, hutang tu mungkin dia tak bayar. Nah, walaupun insya-Allah 40 kali. Nah, insya-Allah 40 kali. Tapi kemungkinan tak bayar tu ada juga. Bahasa mudahnya, kalau dia berhutang mungkin tak bayar, kalau ikut tak boleh bagi Pasal apa? Lagi akan baziak duit kawan ni. Apa baziak? Bagi buta aja. No? Tak bayar-bayar. Tetapi oleh kerana syarak kata keperluan kawan ni, nak makan, nak minum, nak belanja rumah tengah, itu adalah asas. No? Kalau tak ada duit ni, jawapannya duk susah. Maka syarak kata berhutang itu dibenarkan. Faham saya abang apa? Faham kan? Sepatutnya hutang tu tak boleh berlaku. Sepatutnya. Pasal apa ustaz? Kerana bila bagi hutang tak tentu dia nak bayar ke tak. Walaupun sangkaan akan bayar, tapi kemungkinan tak bayar tu ada juga persen dia. Betul tak ni? Sepatutnya tak boleh Pasal apa tak boleh? Sebab kita bagi satu jumlah harta yang tak pasti akan dia bayar balik. Soalan kita bagi buta lagu tu, baik sedekah tak apa, kompom tak kena bayar. Betul tak? Jadi kalau ikut pada dasarnya, hutang kita beri ke orang tu mungkin dia tak bayar balik. Itu kihnaya. Sepatutnya asal hutang tak boleh berlaku. Tapi oleh kerana melihat keperluan manusia tu mengatasi kebimbangan tak bayar hutang tu, keperluan tu lebih besar, lebih utama, maka boleh juga diharuskan hutang tadi. Faham saya abang ni? Faham pun no? Di sini tuan-tuan sekalian timbul satu kaedah. Dia kata apa? Al-hajatu tanzilu manzilah ad-darurah. Keperluan yang tidak mendesak. Tak ada benda tu tak mati, tapi payah hidup. Faham lagi tak? Tak makan sehari dua, tak mati, tapi hidup susah. Nah, perut duk keroncong, tuan-tuan duk berangin. Sebab apa? Tak masuk barang makan dalam perut. Nak beli makan, duit tak ada. Dia susah hidup. Maka makan itu namanya keperluan. Nah, tuan-tuan, nak pergi kerja, jalan kaki boleh. Sini Pino, apa nama Putrajaya Mini. Dia panggil tuan-tuan anak bukit tu lah. Nah, komplek kerajaan tu. Orang kita bersedia kempunan, tak boleh pergi Putrajaya. Nah, nak pergi Johor, dia kata bukan basah dia 500 km. Maka dia pun tuan lalu lukuk tu nampak nak serupa anak bukit tu. Dia kata Putrajaya Mini. Pandai dia pun nama tu. Nah, tak apalah, bukan tajuk kita tu. Tuan-tuan, jadi habaq kata tuan-tuan sekalian, akhirnya keperluan untuk kita beli motor sekurang-kurangnya. Pasal apa? Aku berjalan kaki kat nah, perlu berketing dia kata, mungkin tak sampai lagi. Duk derga nak pergi nak bukit tuan, mungkin 5 km saja. Nah, tapi mungkin sejam baru sampai. Paskat pukul 8 sampai pukul 10. Ustaz kata sejam sampai pukul 10, dia keluar lewat pula tu pukul 9.
Nah, abang kata culah spesial. No? Tuan-tuan, jadi menyebabkan dia kalau lewat pun boleh kerja. Tapi letih duk berjalan kaki. Maka perlu ada kenderaan. Faham kan ni? Tak ada motor tak mati. Boleh naik bas lompat-lompat orang panggil. Tapi susah. Payah, maka dia perlu pada kenderaan tadi. Maka perlu ketiga itu walaupun tak mendesak, keperluan itu mengambil tempat darurat. Maka untuk menampung keperluannya, walaupun tak mati kalau tak ada benar tu, maka keperluan itu telah mengharuskan berhutang. Nampak kot saya kona apa ni? Cara saya kona mendasari hukum tu. Lagu mana hutang ni yang sepatut tak boleh, tapi tiba-tiba boleh. Kerana itulah, kerana untuk tampung keperluan. Dah sahabat pilah no. Ada lah ramai-ramai kita ni, bukan mesti dalam masjid kita ni, hutang mas kahwin tak habis sampai kelah. Masa menikah tak apalah, nah. Abang hutang dulu nak boleh kono. Nakak hutang. Hak cerdik sikit, ambil duit bini dulu. Habuan apa? Habuan bayar hutang. Habuan bayar mas kahwin dalam akad nikah. Tapi berhutang duit bini. Bini pun bagi sebab nak menikah dia. Tak bagi berhutang lambat menikah. Nah, pakak juga. Tak apalah, nah. I borrow your fulus dululah. Bini pun bagi noh. Duit tu lah lelaki tu buat mas kahwin. Tidak ni. Dah menikah, beranak cucu dah. Tak bayar hutang bini tu. Bini pun kata, abang yang ingat ada awak ni, mas kahwin kau bayar lagi. Hei, kau bayar dah itu ni. Masa kat nikah, betul lah tapi duit cek. Habis tu apa tak bayar? Hutang cek lah. Tuan-tuan, sampai hari tak bayar lagi. Dia pula buat kira pasien mudah. Pasien mudah. Bini tu 20 tahun duduk dengan dia tuan. Wap jalan pi atas, yung sana yung sini. Heret sana heret sini tuan. Pi market pun bawa. Free of charge. Contoh, nah abang kata ni pi pusing kat Pulau Pinang. Tuan-tuan, pi bayar baru bayar lepas free of charge. Dia kata aku naik kira lagu tu lah. Hak aku buat berjalan pun lebih pada aku hutangmu lagi. Dia duk pandai tolak sendiri. Sebenarnya tak boleh. Hak yang hutang tu kena bayar macam biasa, walaupun dia jadi bini kita. No? Kadang-kadang kita buat passion mudah lagu tu. Tu tak kira hak selebih lain lagi dia buat lagu tu. Lelaki tu cakap banyak. Tu dia tak kira selebih hak lain gitu. Kau nak kira ke? Kau nak kutip dia kata dengan hak hutangmu tu kan, hak ni banyak duit lagi tapi aku tak minta pun. Bini kata, cik tak minta abang awak cik pergi jalan pun. Mana hutang kena bayar juga. Tuan-tuan sekalian, tak apalah. Itu al-kisah hutang dan gadaian. Masuk tuan-tuan sambungan tajuk kita, orang yang menggadai. Apa dia? Belanja barang. Takdirnya barang atau benda baik. Tuan-tuan, idaman penuntut muka surat 35 Jawi, Rumi 26. Sambung pada kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala, katanya takdirnya barang atau benda itu binasa masa dalam tangan yang menggadai dengan tiada taksirnya, yakni tanpa kecuaiannya, maka tiadalah wajib ia mengganti. Tuan-tuan, ini hukum yang berkait dengan barang gadaian. Kita habaq tuan-tuan sekalian, barang gadaian hak tercagak sandang tu, dia statusnya ialah pegangan amanah. Saya ulang. Barang cagaran yang digadai yang duduk dalam pemegang tangan pemegang gadaian, orang panggil apa? Status dia, status. Boleh kan? Orang Kedah hantar status. Statusnya adalah yadu amanah. Maksud yadu amanah ni, pegangan amanah ni,
Dia passion hak kita pegang amanah itu, kalau rosak, kalau binasa, kalau hilang tanpa cuai, tak payah ganti. Itu dia punya konsep dia. Saya ulang. Apa sahaja yang disebut sebagai pegangan amanah. Saya ulang, pegangan amanah. Pegangan kategori amanah, bukan pemegang parti amanah. Kok silap faham? Melawak tuan, melawak. Tak ada mahu kita ulang lagi. Jadi kalau kita pemegang secara konsep amanah, kita mesti kena jaga dia. Kita tak boleh pandai-pandai guna dia. Kita tuan-tuan, kalau sekiranya hak barang amanah tu dia rosak, jahannam, lingkup, ataupun tuan-tuan hilang manfaat sebab kita ni cuai, jawapannya confirm kena ganti. Sebab kita pergi cuai menyebabkan dia rosak. Sebaliknya, kalau hak pegangan amanah ini dia tuan-tuan rosak lingkup tapi bukan kecuaian, maka confirm tak payah bayar balik, tak payah ganti balik. Itu konsep amanah. Jadi orang tanya kita, ustaz, barang hasil gadai ni duk kategori mana? Tangan amanah ke tangan ganti, tangan waranti? Tangan amanah. Sebab tu bila tangan amanah, dia kata takdirnya, kiranya, seandainya barang atau benda itu, barang atau benda gadaian itu binasa, rosak, lingkup, hilang manfaat dalam tangan yang menggadai, dengan tiada taksirnya, dengan tiada cuai, tuan-tuan, terlingkup, terrosak, tapi bukan dengan sengaja dia, maka tiadalah wajib ia mengganti. Tu saya ingat ayat tu jelas, no? Selesai. Contohlah tuan-tuan sekalian. Di sini ni yang kata orang yang menggadai ni tuan barang lah. Contoh. Ini barang gadaian. Ni orang panggil gelas. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ni duit sekepiang pun tak ada. Nak makan, tuan, beras biji pun tak ada. Gula sebuku pun tak ada. Minyak setitik pun tak ada. Nah, abang kata susahnya. No? Jadi tuan, saya nak ikhtiar nak pergi mana tuan, nak dapat duit, ambillah benda ni pergi jual. Pergi jual tajuk lain, pergi gadai. Bila pergi gadai tuan, ini masih barang saya, bukan barang dia. Bila saya pergi gadai barang ni, contoh dapat RM100. Ni contoh saja. Untuk fikir pening pula, ustaz, gelas yang beli RM2.50 dia bekal Rabu, panjang cerita. Ni saya buat contoh. Kalau kata setuan saya pergi gadai cawan ni dapat RM100. Tiba-tiba saya kata kat kawan tu, "Okey, saya nak minta izin boleh tak? Awak, gelas hak saya gadai ni, yang duk tangan tuan pegang tu, yang saya dapat RM100 ni, saya bercadang nak minta guna boleh tak?" Faham tak ni? Kita dah gadai barang ni, lepas dapat duit tunai, kita minta izin kat tuan pula, "Okey, saya nak minta guna barang ni boleh tak?" Pasal apa? Di rumah tak ada gelas. Kau tak ada gelas kan, minta tapak tangan. Duk tiri kau celah jari dah susah. Maka Tokey pun kata, "Mai guna." Memang gelas hang pun, tapi ini gadaian. Saya pun ambil buat balik rumah. Faham tak ni? Gelas ni saya dah gadai dah. Saya dah ambil duit dah. Saya bawa balik mai ke rumah. Gelas ni saya punya. Tapi semasa duduk di tangan saya, dia statusnya lah barang gadaian. Faham kan?
Tapi saya minta guna. Kawan tu pun setuju, ambil saya guna. Bila saya guna tuan saya tak ada rumah. Tak atas meja lagu ni. Ini statusnya barang gadaian. Saya dah gadai. Saya dah ambil duit atas nilai dia. Kemudian saya minta dekat tokey tu nak minta guna balik gelas dia. Dia setuju. Saya bawa balik mai ke rumah. Biasa tak tuan, dalam rak ke, mari ke, atas meja ke, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, cicak ke apa nama tikus dia terjun pada shilling. Debom dan tikus jatuh shilling. Kena cawan ni bergolek, pram, pecah. Retak 1,000. Rosak tak? Rosak tak? Rosak kan? Ini gelas saya, betul. Tapi gelas ni dalam pegangan gadaian, betul juga. Tapi saya ni diberi izin guna oleh tokey gadai tu. Tapi semasa barang gadai duduk tangan saya, tanpa cuai, dia rosak. Dia pecah belah tuan tu, itu tajuk lain lah. Pecah, remuk. Retak tuan 1,000. Pasal apa? Tikus piduk langgak dia. Maka sengaja tak? Sengaja tak? Sengaja tak? Tak sengaja. Tuan-tuan tak sengaja, nanya tikus tu, kesian kat dia. Dia kira tak sengaja. Bila tak sengaja, tiba-tiba tokey gadai kata, oi, hutang hang dah lebih sebulan tak bayar. Kita sorry lah bos. Pasal apa? Duit tak ada. Dia kata tak kira, tu hang tak gelas hang balik. Yang ambil guna tu ni. Aku nak pergi jual, nak ambil hutang aku balik. Contoh. Kita boleh sorry bos, buat kali yang kedua. Pasal apa? Gelas hasil guna yang saya gadai tu, pecah berderai. Tapi sini abang bukan saya, tikus. Punya angkara. Makna tuan sekalian, saya tak wajib ganti balik gedas ni kepada orang yang bagi hutang kat kita. Pasal dia bukan cuai. Dah awak guna sepatut duduk kat saya. Betul. Tapi awak yang izin saya guna barang ni. Faham tak? Dia kata, hang kena ganti juga gelas tu, aku nak pergi jual, nak ambil duit aku balik. Pasal hang hutang pun duduk late sedia, mana lewat sedia. Jadi hang kena ganti balik gelas ni, aku nak ambil, nak pergi jual, nak ambil duit aku. Dia kata, pasal apa? Sepatut duduk aku hang yang guna. Pecah di tangan hang, aku tak kira tikus ke, trailer belah ke, aku tak kira. Dia rosak masa tangan hang. Hang kena ganti balik. Kita berkata, sorry bos, pasal apa? Pasal saya memang gadai dah ni, duduk tangan tuan, tapi tuan yang izinkan. Tuan yang bagi izin saya gunakan. Lepas gadai, betul tak? Dia kata betul. Bila tuan dah bagi permit izin tu, maknanya tuan dalam kebenaran tuan. Tiba-tiba barang ni rosak berderai, maka saya tak wajib ganti. Habis tu nampak lagu guna. InsyaAllah gaji 12 bulan saya akan ambil hutang tuan balik. Bila tu? Bila masuk duit BPN. Nak masuk lah ni. Hak berapa ratus? 5 ke 3? Banyak mana pun, alhamdulillah dia kata. Maksud saya, boleh faham kan? Itu dia punya hukum dia, tuan-tuan. Terus. Selain daripada manfaat menjahit dan menulis, pihak yang menggadai boleh juga setubuhi hamba saya itu dan lain-lain buatan yang ditegah dengan ada izin pemegang gadai. Tetapi sebelum dilakukan kerja-kerja itu, yakni pemegang gadai boleh menarik balik izinnya. Sama juga macam hukum orang yang memberi wakil kepada seseorang, ada hak memecat wakilnya itu sebelum ia membuat apa-apa kerja yang diwakilkan. Ini pun menarik juga. Sambung kepada isu tadi. Hak tadi, kita gadai barang tu rosak tangan kita. Kita gadai barang, kita minta guna balik, dia bagi rosak tangan kita. Tak payah ganti jika tidak cuai. Hak lala ni ialah tentang servis, perkhidmatan
Contohnya menjahit dan menulis. Pihak yang menggadai boleh setubuhi hamba sahaya itu. Tuan-tuan nampak ni, dia nak cerita selain daripada hambanya yang digadai untuk dapat duit tunai, hamba dia tu pandai menjahit, hamba dia pandai menulis. Ni cerita lama ni. Nah, hamba perempuan dia dah gadai dah, dapat dah duit tunai. Tiba-tiba dia kata, "Okey, saya nak balik hamba ni, boleh tak nak pinjam balik? Nah, saya dah gadai dia tapi saya nak balik main rumah." Pasal apa? Dialah antara sumber pendapatan saya. Saya ni dia buat jahit baju apa semua, dialah tukang jahit. Jadi kalau Tokey bagi saya guna beli hamba ni buat kerja saya, confirm dia kata hutang bayar cepat. Tokey kata, "Mumbi awak kelih hamba mu ni. Tapi kena ingat kalau mu tak payah hutang esok, aku nak ambil balik hamba ni sebab awak telah gadai dia kepada saya." Tapi kerana kesian, dia kata, "Tak apalah, ambillah awak balik, buat tolong kerja hang." Lagu tu. Nak jahit ke apa ikut suka. Dalam tempoh itu bukan setakat jahit je boleh. Dia boleh ambil ke manfaat. Dia juga boleh bersetubuh dengan hamba tadi. Kan hamba dia. Hamba tu tuan bukan orang gaji. Si salah faham pula. Ustaz hak kitab Jawi kata hamba yang kata kalau kita pergi gadai, hamba perempuan kalau kita pergi gadai, kan kita dah ambil duit tunai, tiba kita minta izin kat Tokey tu untuk balik main rumah buat kerja kita balik, dia hamba kita. Kita boleh setubuh sana? Ya, sebab dia kita punya. Bukan Tokey punya. Tapi ustaz, kalau macam tu orang gaji boleh tak sama hamba tak? Mak. Orang gaji pekerja kita, bukan hamba kita. Tapi orang tuan-tuan sekalian, maaf sebut kadang-kadang, saya tak kata semua. Tapi ada tuan dia anggap orang gaji macam hamba dia. Tidur lepas buah tidur, bakit sebelum buah bakit. Makan lepas buah makan. Lebih kurang aku tu lah. Tuan-tuan, macam robot. Pasal apa? Kita bayar ustaz. Kita bayar. Dia kata buah bayar tu, bayar macam mana? 800 je dah. Mu cuba fikir kalau orang banyak mu 800 nak kerja tak sampai tengah malam. Saya ada. Baik, saya bukan nak cerita apa. Nak habaq kata ada orang pasal tanya, "Ustaz, adakah orang gaji yang kita bayar gaji duk nak kerja dengan rumah kita, kemas rumah, bersih rumah, cuci rumah, masak dan sebagainya? Adakah orang gaji tu sama macam hamba ke ustaz?" Jawapannya tak. Orang gaji tu dia adalah tuan orang merdeka macam kita. Orang gaji tu staf kita lah. Dia bukan hamba sahaya. Maka tak boleh kita kata hukum orang gaji macam hamba sahaya. Lain. Lain. Dia tak serupa. Dan tuan-tuan sekalian, kalau diandaikan kita ni ada hamba perempuan yang mungkin kita dapat tuan-tuan daripada tawanan perang. Ni saya habaq lama dah ni. Hamba-hamba Allah ni tak ada. Hamba yang kita duk cerita dalam kitab kita Allah ni hak tuan dia boleh jimak dia walaupun bukan menikah dengan dia. Tuan dia boleh setubuh dengan dia walaupun tak nikah dengan dia. Tuan dia boleh tuan berjimak dengan dia walaupun bukan bini dia, tapi hambanya. Hamba yang tu tuan-tuan la tak ada. Tapi boleh ada. Boleh ada, tak mustahil. Pasal apa? Kalau sekira berlaku peperangan. Ni saya buat contoh nah. Kalau berlaku perang tentera muslim dengan tentera kafir, ada tawanan orang kafir yang mereka adalah tuan-tuan orang yang lemah. Lelaki yang bukan kita kata mastermind. Lelaki atau perempuan, kanak-kanak ditawan oleh tentera muslimin. Maka kafir tadi, perempuannya, kanak-kanaknya, tuan-tuan, lakinya yang hak passion, hak RI sikit lah. Hak kita kata kalau kita lock mereka pun tak bahaya atas kita. Maksud saya,
Depa tu boleh kita tuan-tuan bagi pilihan. Nak bebas ke, nak buat tebusan ke, nak tukar tebusan ke, tuan-tuan, ataupun nak jadikan hamba. Nampak tak ni? Faham ke lah? Hamba hak kata tadi tu, hamba abdi, hamba sayang, tuan-tuan sekalian, tak ada dah ni. Tapi dia boleh ada balik. Contoh bila adanya perang. Siapa orang kafir yang ditawan? Depa ni bila depa ditawan, dia kafir, depa ni ada banyak pilihan atas kita. Nak bebas pun boleh, nak buat tebusan pun boleh, nak buat hamba pun boleh. Itu maksud. Akan berlaku lah, tuan-tuan. Boleh berlaku. Baik, jadi hamba perempuan ni, tuan-tuan, kita pun terdesak nak pakai duit, pergi gadai dia. Bila pergi gadai, dapat duit, tuan-tuan. Tiba-tiba, kita kata, hey, Tokek, saya nak balik hamba perempuan yang saya gadai ni, untuk buat kerja di rumah. Masa tu, atas perangan amanah, dia boleh setubuh dengan hamba perempuan tadi. Ustaz, biar betul? Ya. Sebab apa? Hamba dia. No? Baik. Tetapi hak yang bagi hutang, tokek pajak gadai, kalau dia terima carangan hamba perempuan tadi, dia tak boleh jima lah. Sebab apa? Sebab dia bukan tuan kawan tu. Dia bukan tuan kawan tu. Maka tak boleh pemegang gadai disetubuh, tuan-tuan sekalian, dengan hamba yang digadaikan. Tak boleh. Baik. Maka orang pun tanya, Ustaz, saya nak tanya, ada tak contoh-contoh lain? Iaitu pemegang gadai setuju dah supaya barang gadai tu kita ambil guna balik. Tiba-tiba sebelum kita guna, dia tarik balik, dia cup. Faham kot cup no? Dia tarik balik. Cup ni tuan bahasa lama lah. Cup. Mana apa? Dia tarik balik. Dia ubah dia punya keputusan. Maka selepas dia tarik balik, barang gadaian mesti dipulang semula kepada pemegang gadai. Termasuk hak tadi. Kita gadai hamba perempuan kita. Hari Khamis petang pergi gadai. Lepas dapat duit, kita pun kata, Tokek, saya nak balik hamba saya sebab malam Jumaat. Cuba contoh lah ni tuan. Buat contoh sahaja. Jadi, Tokek kita ambil lah balik. Kemudian, kita, tuan-tuan sekalian, awak balik main ke rumah, duk teringat malam Jumaat ni. Contoh sahaja. Lepas Isyak lagi, kira ada bang tu lah. Kan? Tiba-tiba lepas maghrib, hak Tokek, hak pegang kedai kata apa? Oi, hamil hantar hamba tu balik. Dia kena hantar balik. Masa tu dia nak setubuh tak boleh dah. Sebab permit ditarik semula. Keizinan tu ditarik balik. Maka dia tak boleh setubuh. Setelah Tokek gadai kata, hang mai hantar balik hamba tu. Start dia kata hang hantar balik mai, start dia kata lagu tu, hamba tu tak boleh lagi disetubuhi oleh tuan dia yang menggadaikan dia. Dia kena hantar balik dekat Tokek gadai. Tokek gadai. Clear apa no? Faham dah? Dia buat bandingan. Contoh yang lain seperti akad wakil, lantik ejen, akad wakalah. Maksudnya Ustaz, bila kita telah melantik seseorang untuk jadi ejen kita, wakil kita untuk buat kerja kita, sama ada free of charge ataupun ada upah, wakalatu bi ajrin ataupun wakalatu biduni ajrin, tiba-tiba kita tarik balik, maka terbatal akad wakil tadi dan dia tak boleh lagi buat kerja tersebut sebab telah ditarik balik. Contohnya kita nak kenuri tuan-tuan, musim ni nampak kenuri nikah lah, nikah anak tuan-tuan, nikah anak kita lah. Nikah kita ni lama dah, soal lain. Nikah anak kita nak panggil tuan
10,000 kad. Darat dengan 4 orang satu rumah, 40,000 jemputan. Contoh sahaja. Jadi kompom nak panggil sendiri, rebah tergulin tak dan. Nah, mau tak mau kita nak pasti ni kat orang lain. Latiklah tuan 10 orang. Ni hampa 10 orang ni kad kenuri. Ada 10,000 kepin. Lebih kurang lah tuan. Jadi hampa ambil seorang 1,000, hampa pilih panggil ikut alamat kau bagi ni. Contoh. Nah, tuan depa dia anggap apa? Ejen. Orang panggil apa? Wakil. Sebab apa? Mereka telah dilantik oleh seseorang untuk buat kerja bagi pihak dia. Maka mereka tu orang panggil wakil ataupun agensi. Ejen lah tuan. Oh, mereka tuan pasal terik naya kita. Kan? 10,000 kad yang panggil kita. Maksud saya tak apalah. Dia terima, okeylah. Tak dan tuan-tuan sekalian nak langkah kaki lagi. Kau tu kata, cuk, tarik balik. Hampa aku kira cancel lah. Nah, bagi balik kad. Jawapannya, kena bagi balik. Jawapannya, mereka tu bukan lagi ejen. Bukan lagi wakil. Sebab apa? Tuan asal tarik balik. Dia nak habak apa ni? Nak habaknya, hak tu, bila kita bagi ke orang, kita boleh tarik balik. Hak tu kita punya. Bila kita bagi ke orang izin, dia gunakan, dia buat kerja kita lantik sebagai ejen. Bila kita bagi izin, dia buat kerja hak kita. Tiba-tiba kita nak tarik balik, boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tuan-tuan. Nah, boleh ke tak? Kita dah lantik orang buat kerja kita dan itu kerja hak kita, tiba-tiba kita berasa tak dan kita wakil dekat orang lain. Boleh tak kita tarik balik? Boleh Bila tarik balik ustaz, terbatal yang akad nak lantik wakil tadi. Maka kerja tu dia tak boleh buat dah. Ibarat macam tidak pernah diberi kerja. Maksud saya, contoh lah tuan, buat contoh. Kita bagi duit seketuin tuan lebih kurang 80,000, 85,000 lah contoh lah. Nak ambil duit 55,000 hampir mana? Hampir proton sat. Hampir beli X50 cash. Contoh. Kemudian barang pun ada. Nah, yang showroom punya. Kawan tu ada kalut nak pakai. Dia kata tak baru tak apa, pakai hak showroom pun boleh. Maksud saya. Nah, pasal apa ketak kaki ni? Duk tengok litas habis tu, dia ketak kepala lah. Kan? Kalau merah menyala pula. Contoh. X50. Tuan-tuan, tanya-tanya ada satu proton tu ada yang showroom depa nak let go. Contoh saja. Kita bagi duit seketui buat ke dia. Nak ambil duit seketui ni, hampir beli X50 buat balik. Kau tu sonok entah duit orang pun sonok. Pasal apa? Saya boleh naik dulu. Tuan, kawan tuan pergi buat kira apa lebih kurang, no? Tuan, tak dan nak pegang steering. Dia kata aku tarik balik. Aku latihmu pergi buat urusan beli kereta, aku tarik balik. Tuan, yung balik lagu tu, nyong dia panggil. Pasal apa? Terbatal. Bila telah ditarik balik akad yang telah dilakukan sebelum itu sebagai contoh akad wakil, bila ditarik balik terbatal tu, maka wakil tadi bukan lagi wakil kita. Dia kena stop kerja, tak boleh buat lagi. Faham? Contoh, kita tak bagi dia, hang stop. Jangan urus lagi dah. Contoh pembelian kereta tadi. Kita tuan dah berurusan siap dah. Aku tak kira. Aku dah main beli. Hang cancel pun aku nak balik juga. Dia ketegak dia panggil. Nah, kerah pedas. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ni pun naiklah kereta tu. Tak perasan lampu merah. Boom. Accident. Dia kecuai tak? Dia kira cuai tak? Kena ganti tak?
Kena ganti tak? Kena ganti. Sebab apa? Awak bawa kereta kawan tu tanpa izin dia. Lebih kurang macam menceroboh jugalah. Maka tiba-tiba rasa mu kena bayar ganti balik. Mujuk beli insurans, dia kata. Mujuk beli insurans. Tapi hak kawan tu bukan hak dia. Tuan-tuan, bincang mai dia kata, cincai tak apalah. Lain kali aku nampak kat hang ni, lain kali kalau orang kata jangan ubat dah no. Yang hang pilangan merah itu tu apa nama ni? Tu kafarah lah tu. Tuan-tuan, yang kau ni pun cengeng sangat. Yang boleh pergi belaga tu sampai rosak kereta tu, itu kafarah tu sebab apa? Hang tu tak dengar. Keras pedal. Tu Allah tunjuklah tu maksudnya, tuan-tuan. Tapi segi hukum fiqh dia kira cuai. Pasal apa cuai? Dia guna tanpa izin. Maka mesti kena ganti rugi. Tapi tuan dia pun ada kemanusiaan. Oleh kerana insurans beli first party pula, cover pula value lebih daripada harga hutang lagi, harga kereta. Maka cincai tak apa, nanti company dia claim balik, kira hang selamat lah. Tapi lain kali jangan ulang dah. Maksud saya. Baik tuan-tuan, sama kes contoh macam tuan imam masjid. Di Kedah ni tu imam adalah tuan-tuan dianggap sebagai wali hakim. Dilantik jadi imam sekaligus borong dia adalah wali raja, orang panggil. Wali hakim lah. Boleh tuan-tuan akad nikah. Tiba-tiba as-sultan tarik balik. Ni awak tu imam masjid Qaryah sekian, start pada hari ni awak ditarik balik hak akad nikah. Maka dia tak ada hak lagi untuk akad nikah. Pasal apa? Kebenaran tu yang dapat sebelum ini dengan perkenan baginda sultan telah ditarik balik, maka terbatal dia sebagai wakil ataupun wali kerajaan. Batal. Kalau nikah pun kena salah segi undang. Tak boleh. Salah segi undang. Pasal apa? Dia telah pun ditarik balik wasiqah ataupun hak untuk akad nikah. Itu contoh tu. Dia nak habaq lagu ni. Hamba perempuan yang kita gadai tadi tu, bila kita dah gadai, kemudian kita minta izin tokek nak guna hamba tu balik mai ke rumah, boleh. Kalau dia setuju. Dan boleh jima' pun sebab hamba kita. Tapi sekiranya toki tu tarik balik, dia kata, no, hang kena hantar dia hamba hang tu. Bila dia kata lagu tu, hang kena hantar balik hamba hang tu mai kat aku. Bila dia kata lagu tu, tuan-tuan sekalian, hak kawan ni tak boleh lagi untuk bersetubuh dengan perempuan tadi. Sebab kawan telah pun cancel permit, izin dia bagi kawan tu guna hamba dia dalam tempoh gadaian tersebut. Baik tuan-tuan, saya rasa boleh faham insya-Allah. Dan tuan-tuan, kalau ada jodoh kita akan sambung kitab kita ni, catat pada katanya setelah pemegang gadai menarik balik izinnya, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh yang menggadai itu lara semuanya, tak aci, bahkan tuan-tuan tak boleh dipegang lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Dia PKP tak boleh baca lama tuan-tuan. Itu petua depa lah. Baik, kalau ada nak tambahkah soalan, komen, kalau ada. Kalau tak ada apa tuan, setakat tu sajalah pertemuan kita. Cuma saya ulas satu perkataan yang mudah sahaja berkaitan dengan PKP ini, selain pada cerita yang tuan-tuan saya ulang keraklah tempat-tempat yang lain tentang hal mereka kata fatwa-fatwa ni fitnah dajjal, itu semua saya tengah ulas lah. Itulah kenyataan yang silap dan tak betul. Dan saya sebutnya isu yang selalu diviralkan ialah kita jaga kita tu.
tagline tu, kita jaga kita. Dia hantar mesej apa-apa, kita jaga kita. Maknanya dalam kita tuan nak mengelak jangkitan corona ni, antara petuanya, kaedah yang terbaiknya kita jaga kita. Begitulah lebih kurang. Itu duk sebut sedia, kita jaga kita. Anak kita pun macam lirik tu, kita jaga kita. Tapi ada orang tu dia halus sikit. Ada orang dia halus sikit. Dia tu, ustaz cakap lagu tu kita ni syirik dah ustaz. Oi, ada orang beliak mata. Faham tak ni? Bila kita kata corona ni, kita nak mengelak antaranya ikhtiar usaha kita ialah kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita faham dah tuan, sebab kita usul pun kuat, tauhid pun kemah, hukum akal pun clear, hukum syarak pun faham, adab pun tuan-tuan kita faham. Tiba-tiba ada orang fikir tuan-tuan halus sangat. Ya ustaz ni, saya nak tanya, hak kita duk kata kita jaga kita tu tak syirik ke? Siapa kata lagu tu? Sebab hak jaga kita ni Allah Ta'ala, bukan kita. Kita bukan ada kuasa apa-apa. Yang ada kuasa tu Allah Ta'ala. Jadi hak jaga kita tu Allah, bukan kita. Seolah-olah dia kata kita letak kuasa Tuhan kat kita. Tuan-tuan, dia fikir lagu tu. Tuan-tuan nanya, siapa fikir halus lagu tu untuk persian? Pertama, tak betul. Adakah punca? Kita, untuk kita mengelak corona ni, jangkitan ni, kita kata kita jaga kita, dia kata syirik. Sebab apa? Yang jaga kita Allah, bukan kita. Tu dia. Hak ni sifat 20 pun tak lepas. Tuan-tuan, kita kena senang saja. Awak lapar tak tengah hari? Lapar. Habis tu nak hilang lapar mana? Makan. Bila makan, kenyang. Tak makan, lapar. Makan, kenyang. Tanya balik, yang beri kenyang tu makan tu ke Tuhan? Yalah, memanglah Tuhan, tapi makan dulu pun nak kenyang. Awak tak kata lapar, kenyang, Tuhan beri kenyang. Tak payah makan. Agak-agak nak kenyang tak? Dia kata saya bukan wali. Wali tak apa, tak makan pun kenyang. Habis tu saya nak kena makan juga. Bila kamu kata lapar, makan, kenyang, seolah-olah kenyang tu sebab makan. Salah ada ayat lagu tu? Tak salah. Sebab apa tak salah? Itu sebut atas nama ikhtiar dan usaha. Habis tu yang awak kata hak kita jaga kita syirik tu, dahlah sebab hak jaga kita ni Allah bukan kita. Maknanya hak bagi makan pun sebenarnya Allah Ta'ala juga, tapi shortcut, cerita mudah. Tuan-tuan, segala sesuatu yang berlaku adalah tuan-tuan memang dengan ketentuan Allah, memang dengan iradah Allah, memang dengan qada Allah, tapi ada satu benda yang Allah minta kita untuk buat, untuk dapat sesuatu. Namanya apa? Al-akhdhu bil asbab, atas nama ikhtiar dan usaha. Saya tanya tuan-tuan, ada ikhlas lah. Kita nak bagi anak kita ni, tuan-tuan pandai, kita suruh buat apa? Nak pergi anak kita pandai lah. Paling kurang kita pandai pada aku sikit tak apa dah. Dia kata, aku lu jah 3 aja, anak jah 4 pun tak apa dah. Maksud saya lah. Kalau kita habis menengah, kalau masuk universiti pun tak apa dah, walaupun tak lulus pun. Contoh. Kan? Jadi anak kita pandai, kita suruh buat apa? Main handphone? Ada jawab main handphone. Ada orang tu nak bagi nak pandai, beli handphone bagi. Sebab dapat nombor 1. Bagi handphone, hadiah kan dapat nombor 1. Mai depan dapat nombor 1 daripada belakang. Tak apalah tuan, saya bukan nak itu pun sebab musabab juga. Tuan-tuan, nak bagi anak kita pandai nak buat apa? Suruh dia buat apa? Suruh mengaji. Mengaji tu sebab kepada dapat ilmu. Kalau tanya balik, siapa yang bagi ilmu? Siapa yang bagi ilmu?
Ha. Ni ilmu, pandai siapa yang bagi sebenarnya? Hakikatnya Allah. Boleh tak kita kata lagu ni? Mu ni. Nah. Jangan ni macam apa yang dah tak erti apa. Mu tu kena pandai. Habis tu nak guna apa? Doa ke Allah tak supaya mu pandai. Tu sekolah tak payah pergi. Buku tak payah baca. Pasal apa? Kalau Allah nak bagi pandai, tak gaduh belajar pun pandai. Tuan-tuan, kalau wali insya-Allah lah. Tapi kalau kita orang biasa ni mesti ambil sebab. Saya kata dekat anak saya, cik, pergi mengaji cik, nanti pandai. Pergi mengaji cik, nanti pandai. Saya nak kata apa tu? Dengan sebab usaha kita pergi mengaji, yang Allah suruh kita mengaji, maka insya-Allah kita akan pandai. Mengaji tu sebab, bukan mesti pandai. Sebab tu ada orang mengaji tuan tak pandai-pandai. Tidak. Kau mengaji kau bodoh, dia kata. Aku pun tak reti. Tapi hakikatnya Allah yang beri ilmu. Jangan kita salah faham. Kita berusaha dalam era COVID-19 ini, tuan-tuan, untuk kita diberikan kesihatan, keselamatan, tak kena corona ini. Kita pun berusaha atas nama manusia, atas nama ikhtiar, atas nama tuan-tuan mengambil sebab, maka kita pun buatlah benda-benda yang boleh jaga kita. Yang boh mas di muka tu kita. Tidak ni. Yang pergi lomok hand sanitizer, kena sebut pelan. Kena sakut lidah. Yang pergi ambil lomok hand sanitizer lengan tu kita, atas ikhtiar usaha. Yang tak berjabat tangan tu, tak dada tu usaha kita. Maka dengan sebab kita usaha macam tu, insya-Allah Allah pun tuan beri kesihatan dan keselamatan pada kita. Baik, ada orang jaga-jaga kena juga. Jaga tuan, bekas dekat kemah buh topeng terus. Topeng tuan, topeng Panama tu. Batman. Kita pakai mah dia topeng Batman terus. Nah, habaq kata. Bukan sekat tuan, hand sanitizer, lomok sanitizer tuan, buh minyak gas pula. Buh sorong tangan lagi. Contoh. Bukan sekat pejabat tak ada tuan, tak jumpa orang terus, rumah tak terbit. Kita dah habaq jumpa, tak ada, dia tak jumpa orang terus. Pasal apa? Tak pergi ke mana-mana. Pasal apa? Takut corona sungguh. Maksud saya. Tapi kemungkinan dia kena penyakit boleh berlaku tak? Boleh berlaku tak? Boleh berlaku tak? Sebab apa? Kerana Allah. Yang tu kita tuan tak fikir dah. Tapi kita mesti mengambil sebab. Jadi saya nak habaq kata tidak salah pada akidah di sudut tuan-tuan. Kita mengesakan Allah, mengatakan Allah yang berkuasa secara mutlak. Bila kita kata kita jaga kita atas jalan ikhtiar dan usaha. Bukanlah kita jaga kita tu mesti kita akan sihat. Dah. Bukan kalau kita jaga kompom mesti kita tak akan sakit. Tak boleh cakap lagu tu. Kalau Allah nak bersakit, tuan-tuan, maaf sebutlah. Pakar kesihatan pun sakit juga. Maksud saya. Pasal ini bersangkut dengan iradah dan qudrah Allahu subhanahu wa ta'ala. Setakat itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal muslimin ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta izin saya dah buat jamak tadi. Saya keluar kemarin pun nak balik malam tu kan. Nak balik tak jauh, baling sahaja.